Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berada dalam asas dalam pengajian pengenalan kepada ilmu fiqh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini dalam perbincangan mengenai dengan perkembangan fiqh, perkembangan ilmu fiqh pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, dan kita berada pada siri yang kedua, iaitu hari ini mengenai dengan hadis pada zaman sahabat. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka ini menghafal hadis sunnah an-nabawiyah. Diwafatkan Nabi SAW, pada ketika itu sunnah ataupun hadis telah terjaga di dalam hati-hati, dalam dada-dada sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka hafal. Sesungguhnya Nabi SAW wafat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala an mi'ati alfin wa arba'ata ashar alf minas sahabah. Nabi wafat dan meninggalkan 124,000 sahabat radhiyallahu taala anhum, illa anna al-adad al-kabir minas sahabah. Cumanya bilangan yang besar, bilangan majoriti di kalangan sahabat tidak meriwayatkan daripada Nabi SAW. Mereka meriwayatkan daripada sahabat juga. Sahabat ambil daripada sahabat, sahabat tu ambil daripada Nabi. Jadi Nabi SAW meriwayatkan kepada sahabat, sahabat ini meriwayatkan kepada sahabat yang lain. Jadi mana sahabat mengambil daripada sahabat Nabi, dan sahabat Nabi ini mengambil daripada Nabi SAW, tak direct. Itu kebanyakannya lah. Wa innamal ladzi yarwi anhu aqallu min dzalika bikatsir. Jadi yang meriwayatkan daripada Nabi secara direct itu bilangannya amat sedikit. Okey. Kebanyakan sahabat radhiyallahu taala anhum, banyak sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, siapa dia? Maksudnya lebih daripada 1000 hadis lah. Yang lebih daripada 1000 hadis. Dia meriwayatkan daripada Nabi secara direct, ambil hadis daripada Nabi. Siapa dia? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan juga Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Aisyah radhiyallahu taala anha, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Jabir bin Abdullah bin Haram radhiyallahu taala anhu, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Semua ada 6. Siapa dia? Maksudnya lebih daripada 1000 hadis. Tak kira lah 2000 ke 3000, 4000, 5000 hadis yang dihafal, diambil daripada Nabi, iaitu 6 orang sahabat, termasuk isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Sa'id Al-Khudri, dan seorang lagi adalah isteri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha. Okey. Kemudian ada pun dari segi tadwinus sunnah, tadwin, membukukan hadis. Sudah pastilah kita katakan di sini tidak ditadwinkan, dibukukan hadis pada zaman sahabat dengan pembukuan yang rasmi. Ada cetakan, tabaah, tak ada. Waktu tak ada apa-apa, secara rasmi tak ada. Sebab faktor yang menyebabkan mereka tidak dapat membukukan hadis, ada 2 faktor utama. Perkara yang pertama, faktornya adalah annahum kanu fi bidayatil amr qad nuhu 'anil kitabati ghairil Quran. Mereka ni pada mula-mula mereka dilarang, sahabat radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhum, dilarang daripada menulis selain daripada Quran. Nak tulis Quran je, selain Quran tak boleh tulis, sebab akan berlaku keliru, kesamaran. Ini Quran ke hadis? Dua-dua tulis. Jadi tulis hanya boleh pada Quran saja, hadis tak boleh tulis.
Okey. Sebab Nabi SAW bagi tahu, la taktubu anni, jangan kamu tulis daripada aku. Wa man kataba anni, siapa yang nak tulis daripada aku ghairal Quran, siapa yang telah tulis daripada aku selain daripada Quran, maka falyamhuh, dia padam tulisan tu. Sebab apa? Takut keliru, Quran ke hadis. Di riwayat ni petikan daripada Imam Muslim, dalam kitab Imam Muslim dalam sahihnya. Okey. Ini larangan ini makna mahmul, diletakkan di sisi sebahagian ulama, iaitu larangan daripada tulis hadis. Cuma mereka mahmulkan larangan tersebut bukan kepada semua, kepada kutabul wahyi, kepada penulis wahyu. Siapa penulis wahyu yang kita bincangkan dulu? Apa? Ubay bin Ka'ab. Lagi Zaid bin Thabit. Lagi Muawiyah bin Abi Sufyan. Lagi Ali bin Abi Talib. Lagi ada seorang lagi, 5 semua. Betul. Refer balik kepada yang sebelum ni, kita lihat. Kita tengok balik yang sebelum ni, yang menulis wahyu. Okey. Ada tak? Okey. Nabi mengambil berat tentang apa? Quran ni. Setiap kali turunnya wahyu, maka Nabi akan panggil penulis wahyu di kalangan mereka. Siapa dia? Ali bin Abi Talib, yang wafat pada tahun 40 Hijrah. Ubay bin Ka'ab, yang wafat pada tahun 19 Hijrah. Okey. Kemudian siapa lagi? Zaid bin Thabit, wafat pada tahun 45 Hijrah. Muawiyah bin Abi Sufyan, yang wafat pada tahun 60 Hijrah. Semua 4 orang je. Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Talib, Zaid bin Thabit dan juga Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhum. Okey. Cuma Zaid bin Thabit ni, dia orang Ansar. Dia orang Ansar dan juga orang Madinah. Nabi SAW, dia datang kepada Nabi di Madinah. Nabi SAW datang Madinah pada ketika itu umur dia baru 11 sanah, 11 tahun. Jadi Zaid bin Thabit memang orang asal Madinah, dan dia orang Ansar, bukan orang Muhajirin, bukan orang Mekah, orang Madinah, orang Ansar lah Madinah. Jadi Nabi berhijrah je ke Madinah, dia pada ketika itu umur dia 11 tahun, dan dia adalah menulis wahyu Nabi. Yaktubul wahya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu Nabi, dan diwafatkan dia pada tahun ke-445 Hijrah. Okey. Ali bin Abi Talib. Siapa Ali bin Abi Talib? Penulis wahyu juga ni. Dia wafat pada tahun 40 Hijrah. Siapa dia? Dia adalah daripada bangsa Quraisy, Banu Hashim. Amirul Mukminin. Dia adalah khalifah yang keempat selepas Osman bin Affan. Ibnu ammi Rasulillah. Dia juga adalah sepupu kepada Nabi SAW. Sepupu kepada Nabi SAW. Kana ala Ali asghar waladi Abi Talib. Ali bin Abi Talib anak bangsu kepada Abi Talib. Abi Talib anak bangsu dia adalah Ali. Dan dia adalah orang yang pertama beriman kepada Allah Ta'ala dan juga kepada Rasul selepas Khadijah radhiyallahu ta'ala anha
pada ketika itu dia baru saja berumur 15 tahun. Okey. Jadi kita tengok Ali bin Abi Talib. Abi Talib bin Abdul Muttalib. Jadi Abi Talib ini adalah adik-beradik dengan ayah Nabi. Adik-beradik dengan ayah Nabi. Ayah Nabi nama Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi. Bangsa Quraisy. Kita lihat di papan putih untuk pengetahuan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Ini Nabi Muhammad bin Abdullah bin siapa? Abdul Muttalib bin bin Hashim. Okey. Ali bin Abi Talib. Okey. Bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi maksudnya Nabi SAW, ayah kepada Nabi Abdullah, ayah kepada Ali Abi Talib, Abu Talib, datuk mereka sama. Datuk mereka adalah sama. Jadi di sini Abdullah bin Abdul Muttalib, Abi Talib bin Abdul Muttalib menunjukkan ini adalah Muhammad adalah anak saudara kepada Abu Talib. Jadi Abu Talib ni pernah jaga dia selepas kewafatan Abdul Muttalib. Wafatnya Abdul Muttalib, maka telah diambil alih hak penjagaan oleh Abu Talib. Abu Talib adalah pakcik Nabi, ini adalah anak saudara kepada Abu Talib Muhammad. Jadi Muhammad dan juga Ali adalah sepupu, kita panggil sepupu. Okey? Nampak tak? Sepupu Nabi SAW, dan juga dia merangkap kepada mentua Nabi, menantu Nabi Ali, sebab dia kahwin dengan anak perempuan Nabi Fatimah radhiyallahu taala anha. Okey, jelas. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi penulis wahyu semua ada berapa orang? Ada 4 orang. Bukannya 5. Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Muawiyah bin Abi Sufyan dan juga Ali bin Abi Talib. Kita sambung lagi perbincangan kita sebentar tadi mengenai hadis pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebab apa Nabi larang menulis hadis Nabi? Nabi larang tu, ulama kata dimahmulkan. Larang bukan kepada semua, kepada kutabul wahyi, kepada penulis-penulis wahyu yang 4 orang tadi. Sebab apa Nabi larang 4 orang ni penulis? Supaya tidak bercampur Quran dengan hadis dalam penulisan. Lah sekali tak tahu yang mana Quran, yang mana hadis. Faktor yang kedua yang Nabi larang, lianna aktsaruhum la ya'rifuna al-kitabah faya'tamiduna 'ala al-hifdhi wa mimma sa'adahum 'ala dhalika si'atu hifdhihim wa sailani adhanihim. Kebanyakan mereka Nabi larang sebab kebanyakan mereka ni adalah mereka tak tahu tulis. Mereka hanya bergantung kepada memorize, hafalan. Bergantung kepada apa? Hafalan. Jadi yang perkara yang membantu mereka untuk mereka ingat adalah apa dia? Luasnya hafalan mereka. Cepat hafalan dia, laju. Berbanding nak tulis, nak belajar tulis payah. Ingat terus lagi senang. Dan juga
zehen minda mereka ni cergas. Okey, sahabat mudah untuk hafal. Boleh padam khulafa, sebahagian khulafa telah berazam, contoh seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, untuk mentadwinkan sunnah, mana membukukan sunnah, kumpulkan apa yang ada di sisi dada-dada sahabat, untuk membuat beberapa buku. Tahfazuha ad-daulah, yang mana kerajaan ataupun negara akan menjaga buku-buku tersebut, iaitu hadis, pengumpulan hadis daripada Nabi, dan sebarkan kepada manusia. Falam yatayassar dzalik, dan tak mudah perkara tersebut. Azam dah ada dah Abu Bakar dan juga Omar untuk kumpulkan hadis-hadis daripada dada-dada sahabat, keluarkan dalam bentuk tulisan, dan yang akan menjaga adalah kerajaan negara. Tapi hajat tak kesampaian, itu bukan perkara yang mudah. Kemudian katabal hadis, telah menulis hadis oleh satu jamaah di kalangan sahabat dengan perintah Nabi SAW ataupun dengan izin daripada Nabi SAW, sarahatan atau iqraran. Sama ada Nabi bagi tahu secara jelas ataupun Nabi diam je, makna setuju. Sesungguhnya telah mengumpulkan al-bahithun, pembahas-pembahas, apa yang sahabat telah kumpulkan hadis, ataupun katabahu tabi'un, yang tabi'in telah mengumpulkan hadis, menulis hadis mengenai dengan sahabat pada mudawwinat khassah, pada buku-buku yang khas lah, yang khusus. Di antara buku-buku yang ditadwinkan, yang telah dibukukan, iaitu Sahifah Hammam bin Munabbah, dan juga daripada Ibnu Abbas, Sahifah Hammam bin Munabbah daripada Ibnu Abbas. Yang kedua Sahifah Jabir bin Abdullah, yang ketiga Sahifah Samurah bin Jundub, yang ketiga kedua Sahifah Jabir bin Abdullah dan juga Sahifah Samurah bin Jundub. Dan tidak dibukukan hadis dengan satu pembukuan yang rasmi, tidak menafikan ada penulisan hadis, dan sabit penulisan ini pada zaman sahabat. Bahkan yang dikehendaki daripadanya, tidak ada mudawwanat yang jami'ah, wa annaha ghairu murattabah. Tuan-tuan, bila sebut tentang hadis Nabi, adakah tak boleh tulis langsung? Zaman Nabi dah ada sahabat tulis dah. Dah ada sahabat tulis. Bahkan sebenarnya satu jamaah di kalangan sahabat, Nabi suruh dia tulis. Sama ada Nabi bagi tahu ataupun Nabi tengok, Nabi diam. Mana boleh. Okey nampak? Boleh. Kemudian mereka dah tulis, ada yang sahifah yang kita sebutkan tadi, cuma penulisan tersebut tak rasmi. Macam Sahifah Hammam bin Munabbah daripada Ibnu Abbas, semua tu dah ada penulisan, pengumpulan hadis, cuma cara compile mereka, cara susunan dan juga cara gabungkan hadis-hadis itu tidak ditertibkan, tidak bersistem lah kita kata. Itu maksud tidak dibukukan. Tulisan hadis ada, kumpul ada, berselerakan. Macam mana kita nak tertibkan menjadi sistematik, itu tak ada lagi. Okey. Sabit penulisan hadis pada zaman Nabi SAW dan juga zaman sahabat, kerana al-i'timad ar-ra'isi, kerana pegangan utama dalam riwayat adalah al-hifdhu wal-dhabtu fi sudur, hafal dan juga kuat ingatan dia pada hafalan hadis tadi. Wal ittisalul mubashir bainar rawi wa man ruwiya anhu, dan juga ambil secara direct di antara orang yang meriwayatkan dengan orang yang menerima hadis. Tak ada perantaraan.
hidran min at-tashhif wa tahrif, selamat kerana berjaga-jaga daripada diselewengkan atau ditokok tambah. Okey, kerana hadis adalah masdar, sumber kepada hukum hakam. Kesalahan dalam membaca hadis akan terhasil kemudaratan yang sangat besar. Sebab itu penelitian, pengamatan terhadap sesuatu hadis dari segi sanad, matannya cukup teliti, kerana dia adalah sumber kepada hukum hakam. Tersalah pada membaca hadis, apa yang implikasi dia akan menjadi kemudaratan yang besar, bahaya yang sangat besar. Okey, manhaj as-sahabah radhiyallahu taala anhum dalam meriwayatkan hadis. Sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tak terima setiap hadis daripada Nabi, melainkan idza tama'annu wa tathabbatu min sihhati nisbatihi ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kana lahum fi dhalika turuqun wa manahiju mukhtalifatun. Okey, cara riwayat sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabat mereka tak terima setiap hadis daripada Nabi, melainkan apabila mereka rasa tenang, tenteram, mereka nak kuatkan tentang kesahihan nisbahnya hadis ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, barulah mereka terima hadis itu. Mereka tak terima semua, bukan semua hadis mereka terima, tak. Bahkan mereka dah betul-betul cermati hadis tadi yang mana boleh sahih dinisbahkan kepada Nabi, barulah mereka akan menyatakan ini hadis Nabi. Dia ada beberapa cara ataupun manhaj yang berbeza-beza. Okey, di kalangan mereka, man kana la yaqbal ma yarwihi lahul ghair illa bi syarti an yashhad ma'ar rawi ghairuh. Di kalangan mereka, orang yang mana tak terima hadis yang mana meriwayatkannya kepadanya oleh orang lain. Orang lain yang meriwayatkan kepadanya, kepada seseorang, dia tak terima. Illa diletakkan syarat, melainkan dengan syarat menyaksikan bersama orang yang meriwayatkan itu selain daripadanya, selain daripada orang meriwayatkan hadis. Mana saya contoh Nabi meriwayatkan hadis kepada saya, contoh. Jadi bukan Nabi lah, sahabat. Jadi sahabat meriwayatkan hadis kepada saya, sahabat tersebut mesti ada orang yang sedang menyaksikan sebagai saksi. Kalau tak, tidak diterima. Itu di kalangan mereka lah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mathalan, contoh dia tak terima hadis Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah, pada pembahagian harta pusaka, nenek dapat 1/6, sehinggalah menyaksikan, menjadi saksi bersamanya oleh Muhammad bin Maslamah, baru dia diterima. Seperti itu juga Umar radhiyallahu taala anhuma, dia juga tidak menerima hadis Abu Musa al-Asy'ari pada minta izin untuk masuk ke rumah, hatta syahida ma'ahu Abu Sa'id al-Khudri, sehinggalah ada seorang lagi sebagai saksi, iaitu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Okey, nampak tak tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Jadi di sini dalam manhaj pengriwayatan sahabat radhiyallahu taala anhum berbeza-beza tau. Jadi ada di kalangan mereka kategori yang pertama, mereka tak terima sebarang hadis daripada mana-mana orang, melainkan kena ada orang yang menjadi saksi di atas atas hadis tersebut, penyampaian hadis tersebut. Seperti Abu Bakar dia tak terima hadis Mughirah bin Syu'bah. Dalam pembahagian harta pusaka, seseorang tu mati tinggalkan nenek dapat 1/6. Abu Bakar tak terima, melainkan sehinggalah bersamanya Muhammad bin Maslamah menjadi saksi kepada peristiwa tersebut, hadis tersebut, barulah Abu Bakar terima. Okey, Mughirah bin Syu'bah siapa dia?
sahabat Nabi benar yang meriwayatkan hadis yang kita sebutkan tadi, nenek dapat 1/6. Ya. Okey. Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir. Dia masuk Islam pada tahun peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, tahun 5 Hijrah. Okey. Dan dia telah diwafatkan oleh Allah Ta'ala di mana? Di Kufah, pada tahun yang ke-50 pada khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan, wa huwa ibnun sab'ina sanatan. Dia anak yang 70 tahun. Dia kita panggil pada ketika tu umur 70 tahun. Jadi Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir, dia masuk Islam tapi lambat pada tahun 5 Hijrah, dan dia telah wafat di Kufah pada tahun yang ke-50 dalam khilafah Muawiyah, pada khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebab tahun 41 telah berpindah apa tu? Berpindah khilafah daripada Khulafa Ar-Rashidin, tidak lagi dipanggil Al-Khulafa Ar-Rashidin, bahkan dipanggil ia sebagai Al-Umayyah pada tahun ke-41 Hijrah. Okey. Dan pada ketika itu umur Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir 70 tahun. Sehinggalah Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir tidak diterima sama sekali hadis dia oleh Abu Bakar, melainkan Muhammad bin Maslamah datang menjadi saksi, barulah diterima. Muhammad bin Maslamah bin Salamah Al-Khazraji Al-Ansari Al-Harithi, dia menyertai peperangan Badar dan dia menyertai semua peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akbar man ismuhu Muhammad minas sahabah. Dia adalah orang yang namanya paling besar. Namanya paling besar. Wa huwa akbaru man ismuhu Muhammad minas sahabah. Dia adalah orang yang mana paling besar namanya, iaitu Muhammad di kalangan sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Diwafatkan di Madinah pada tahun ke-40 Hijrah. Kemudian kita lihat lagi hadis yang kedua. Abu Umar pula tak terima hadis Abu Musa Al-Asy'ari pada istizan, minta izin untuk masuk rumah, sehinggalah dia datang ke seorang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Apa dia? Hadis dalam Sahih Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, kuntu jalisan bil Madinah, aku ni duduk di Madinah dalam majlis orang-orang Ansar. Fa'atani Abu Musa faz'an aw maz'uran. Tiba-tiba Abu Musa Al-Asy'ari datang kepada aku dalam keadaan takut. Qulna ma sya'nuka? Kami bertanya, wahai, apa halnya kamu ni? Siapa tanya? Sa'id Al-Khudri tanya kepada siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Okey. Dia ketika itu takut sangat. Qala, Abu Musa Al-Asy'ari kata, inna Umar arsala ilayya an atiyahu. Sesungguhnya Umar telah menghantar kepada aku seorang utusan untuk aku datang berjumpa dengannya. Siapa dia ni? Abu Sa'id Al-Khudri. Okey. Fa'ataitu babahu fasallamtu thalathan. Aku pun datanglah ke pintu Umar, pintu rumah Umar. Maka aku beri salam 3 kali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum 3 kali. Sayyidina Umar tidak menjawab. Maka Abu Sa'id Al-Khudri kata,
Faraja'tu, aku balik pulang. Faqala ma mana'aka an ta'tiyana. Umar kata, apa yang melarang kamu untuk kamu datang kepada kami? Maka Abu Sa'id Al-Khudri kata, inni ataitu wallahi, sesungguhnya aku telah datang. Fasallamtu ala babika thalathan. Aku dah beri salam dekat pintu rumah kamu 3 kali lah. Falam yaruddu alayya, kamu tak jawab salam aku pun. Faraja'tu, aku pun pulang. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza sta'zana ahadukum thalathan, apabila salah seorang di kalangan kamu minta izin kepada kamu 3 kali, falam yu'dhan lah, falam yu'dhin lah falyarji'. Apabila salah seorang di kalangan kamu minta izin 3 kali dan belum diberi izin kepadanya, maka hendaklah dia pulang. Maka Umar telah berkata, aqim alaihil bayyinah, kamu dirikan bukti di atas perkataan kamu. Wa illa, jika tidak, auja'atuka, aku akan menghukum kamu. Ni dalam Sahih Muslim juga. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faktor yang ketiga. Apa dia? Allahumma salli ala. Faktor yang ketiga, di kalangan mereka orang yang tak beramal melainkan dengan syarat ar-rawi, periwayat hadis, bersumpah bahawasanya dia mendengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, contoh, qala marratan, fa Ali bin Abi Talib telah berkata satu kali, kuntu, siapa kata ni? Ali bin Abi Talib. Aku, apabila aku melihat daripada Nabi SAW satu hadis, nafa'anillahu bima sya'a minhu, Allah Ta'ala akan memberi manfaat kepada aku dengan sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki daripadanya. Wa idza haddatsani ghiratan, apabila dia menceritakan kepada aku satu benda yang ghirah, dicemburui, halaf tuhu, aku akan bersumpah dengannya. Fa idza halafa, bila Nabi bersumpah, sadaqatahu, kamu sadaqatihi, kamu telah membenarkan Nabi. Okey. Jadi makna nombor 2 ni, mereka tak akan terima. Apa yang tak terima? Apa yang dibawa datang daripada sahabat hadis, melainkan kena bersumpah dulu. Sumpah apa? Sumpah yang diambil hadis ni daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, perkara yang ketiga, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kalangan mereka ada orang yang menolak hadis, tidak beramal dengan hadis kerana dhaifnya thiqah hadis tersebut, kerana lemahnya kepercayaan terhadap rawi. Faqad radda Ali bin Abi Talib hadis Ma'qal bin Sinan, sesungguhnya telah kembali Ali bin Abi Talib hadis Ma'qal bin Sinan yang wafat pada tahun 63 Hijrah, fillati, yang telah wafat, mata zaujuha, telah wafatlah suaminya, qabla ad-dukhul, sebelum dia disetubuhi. Alladhi mata zaujuha, yang telah wafat suaminya sebelum ia disetubuhi. Walam yusamma laha mahran, tidak pula ditetapkan mahar baginya. Faqadha fiha Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud telah membuat keputusan pada masalah tadi, bi anna laha mahrun mithlaha, bahwasanya ia juga adalah mahar seumpamanya. Faqala Ma'qal bin Sinan,
Ma'qal bin Sinan telah berkata kepada Ibnu Mas'ud, qadaita fiha biqada'ir rasul, kamu telah memutuskan satu perkara dengan keputusan Nabi, seperti mana keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasarra Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhuma sururan. Okey, hadis Ma'qal bin Sinan yang mana mengenai dengan telah matilah isteri sebelum dukhul. Sebelum dukhul, maka tidak dinamakan baginya mahar. Mahar tak adalah mahar bukan, walam yusamma laha mahran, dan bukannya ia mahar musamma. Lam yusamma makna dia bukan mahar musamma. Faqada Ibnu Mas'ud telah pun faqada fiha Ibnu Mas'ud telah putuskan, okey, iaitu bagi perempuan mahar seumpamanya di kalangan isterinya. Maka dia berkatalah Ma'qal bin Sinan kepada Ibnu Mas'ud, aku telah putuskan pada masalah ini dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fasara Ibnu Mas'ud sururan, Ibnu Mas'ud berasa gembira. Cumanya Ali bin Abi Talib menyangkal hadis ini dan tidak beramal kerana apa? La nada' kitab rabbina laqaulin a'rabiyyin bawal ala atiqaihi wa kana yufti bi an la mahra laha hukmuhu istidanan. Okey, kami tak tinggalkan. Pengarang kitab ini dia kata apa? Kami tak tinggalkan kitab ini, kitab Tuhan kami ini, kepada perkataan Arabi, orang Arab Badawi yang keras tu, kencing di atas tengkoknya, dan dia memberi fatwa bi alla mahra laha hukman, iaitu tidak ada mahar bagi perempuan tadi segi hukum, kerana dia tak setubuh dengan suami dia. Okey, bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa in talaqtumun nisaa lam tamassuhun ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tak berdosa kepada kedua tengkok kamu. Mufti la mahra laha, yang mana menyatakan tidak ada mahar bagi perempuan dari segi hukum. La nada' kitab rabbina, kita tak boleh tinggalkan kitab, kita tak boleh meninggalkan kitab Tuhan kita kerana perkataan Arabi. Tak boleh kita tinggalkan. Okey, wa kana yufti adalah mufti menyatakan tidak ada mahar baginya. Tak ada mahar bagi siapa tu? Bagi isteri yang suami dia mati tapi tak setubuh dia lagi. Berdasarkan firman Allah, la junah alaikum, tidak wajib apa-apa ke atas kamu sekiranya kamu menceraikan isteri kamu, malam tamasuhunna aw tafridu lahunna fariidah, iaitu selagi mana kamu tidak malam tamasuhunna, sentuh menyentuh, iaitu jima', aw tafridu lahunna fariidah, ataupun kamu telah memfardukan satu kefarduan kepadanya isteri kamu. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Pengajian kita pengenalan kepada ilmu dirasatul fiqh. Alhamdulillah, kita dah pun berada pada muka surat yang ke-110 pada hari ini, insya-Allah. Okey. Faktor yang keempat yang tidak membolehkan mereka membukukan Quran secara rasmi, okey, faktor yang keempatnya adalah apa? Orang yang mana raddal hadis walam ya'mal bi, yang menolak hadis tak beramal dengan hadis. Lima huwa aqwa minhu fi nadharihi, yang bagi apa yang dia lebih kuat pada pandangannya. Faqad radda Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pernah menyangkal hadis Abu Hurairah, man ghassala mayyitan falyughassil wa man hamalahu falyatawadda wa lam ya'mal bih li mu'aradatihi lima huwa aqwa minhu fi nadharih. Yani wa huwa mahmulun 'inda ba'dihim 'ala al-istihbab li hadis Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa 'alaikum man ghassala maytakum ghassala idza ghassaltumuh ghassala idza ghassaltumuh fa inna mayyitakum laysa binajasin fa hasbukum an tughassilu aydikum. Riwayat Imam Hakim, Imam Baihaqi. Hadis ini mereka katakan hadis yang hasan. Okey, kita lihat faktor yang keempat. Sebab apa tidak dicermati? Cermati mana apa, tidak menghalusi. Untuk membukukan Al-Quran, kerana di kalangan mereka ada orang yang menolak hadis, yang tak beramal dengan hadis dan melawan apa yang dia lebih kuat daripada hadis pada pandangan, pada sisi pandangnya. Maka Abdullah bin Abbas telah menolak hadis Abu Hurairah yang menyatakan man ghassala mayyitan, siapa yang mandi kerana jenazah, wa man ghassala mayyitan, siapa yang memandikan jenazah, falyughassil, hendaklah dia mandi, wa man hamalahu falyatawadda, siapa nak bawa jenazah hendaklah dia berwuduk. Walam yu'amal bih, tidak diamalkan ia kerana mu'aradatihi, bertentangannya kepada apa yang dia lebih kuat dari sisi pandang, dari sisi pandangannya. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat, dimahmulkan hadis ini, itu alal istihbab, mandilah orang yang dalam berwuduk, mandilah, kerana tak semua orang batal wuduk perlu ambil wuduk baru. Bahkan dia kata siapa yang menanggung hadis maka berwuduklah. Bukan ada besar untuk berwuduk, nanti kentut ke apa ke, ambillah wuduk. Okey, jelas. Laisa alaikum man ghassala mayyitakum ghassala idza ghassaltumuh. Okey. Tak berdosa kepada kamu. Tak berdosa. Apa tak berdosa? Orang yang mandikan mayat kamu. Idza ghasaltumuh. Okey. Fa inna maitakum, mayat kamu ni bukan najis. Cukuplah kamu mandi dengan tangan kamu. Okey? Nampak tak? Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai dalam bab hadis Nabi
pada fiqh zaman Nabi. Sekarang kita lihat yang ketiga pula, iaitu zahirnya ijma'. Al-ijma'. Okey. Telah zahirlah pada zaman ini, zaman sahabat, satu jenis yang baru daripada sumber-sumber pensyariatan fiqh, iaitu dipanggil al-ijma'. Ijma' ni apa? Ittifaqul mujtahidin. Sepakat para mujtahid di kalangan umat Islamiyah, mereka sepakat pada satu zaman. Semua sepakat yang bertaraf mujtahid. Selepas kewafatan Nabi SAW, bersepakatnya mujtahid ala hukumin wahid, ala hukumin syar'i, di atas hukum syarak, fi waqi'atin min al-waqa'i', pada realiti yang berlaku, isu pada ketika itu. Faqad zahara al-ijma' fi hadzal 'asr. Zahir juga ijma' pada zaman ini. Wa ala wajhil khusus fi asri khilafati Abi Bakr as-Siddiq wa Umar bin al-Khattab li'atimadihim kathiran 'ala asy-syura wa li'ijtihadil jama'i, fa idza waqa'at waqi'atun wa laysa fil kitabi was sunnah bayanu an hukmiha jama'al khalifah kibar ulama'is sahabah fastasyaruhum fi hukmiha fa in ajma'a ra'yuhum 'ala syai'in qada bih fakana ijma'an. Bahkan al-ijma' huna a'la maratibil ijma' wa huwa ijma'us sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, iaitu zahirnya ijma' ni terutamanya pada zaman khilafah, zaman Umar, Abu Bakar dan juga Umar. Okey. Kerana mereka kebanyakannya berpegang, bersandar kepada syura, mesyuarat, syura, dan juga mereka hanya bergantung juga kepada, bukan kata syura, bahkan mereka juga bergantung kepada al-ijtima'i, al-ijtihadul jama'i, ijtihad jama'i. Apabila berlaku satu masalah, tak ada dalam Quran hadis menerangkan tentang hukumnya, maka jama'al khalifatu, khalifah Abu Bakar ataupun Umar, telah mengumpulkan kibar ulama'i al-ummah, iaitu mengumpulkan ulama-ulama di kalangan sahabat yang senior. Maka Abu Bakar minta pendapat mereka mengenai hukum dalam sesuatu isu. Umar, Nabi minta pendapat mereka dalam sesuatu isu ataupun hukum. Okey. Sekiranya mereka semua sepakat di atas satu jawapan, maka Abu Bakar ataupun Umar putuskan dengan jawapan tersebut. Itulah dipanggil ijma'. Bahkan ijma' ini adalah yang paling tinggi, dipanggil ijma'us sahabah, a'la maratibil ijma'. Okey. Diriwayatkan daripada Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, Abu Bakar apabila idza nazala bihi amrun, menimpa kepadanya satu perkara, yuridu fihi musyawarah ahlur ra'yi wal fiqhi, dia nak mesyuarat dengan ahlur ra'yi wal fiqhi, da'a rijalan minal muhajirin wal ansar, dia panggil beberapa orang lelaki muhajirin, lelaki ansar, dan dia panggil juga Umar, dia panggil juga Uthman, dia panggil juga Ali dan juga Zaid bin Thabit, dan setiap mereka ini yufti fi khilafati Abi Bakrin, setiap mereka ini memberi fatwa pada zaman pemerintahan, pada empire Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan boleh refer dalam kitab Muhammad bin Sa'ad At-Tabaqatul Kubra, diceritakan perkara ni dalam kitab Tabaqat Ibnu Sa'ad. Mana Abu Bakar bila ada sesuatu isu, apa benda dia buat? Dia akan mesyuarat dengan ahlur ra'yi wal fiqh, orang yang mahir dalam bidang fiqh. Okey, dia panggillah beberapa orang di kalangan muhajirin, beberapa orang di kalangan orang ansar, dan dia panggil Umar. Okey, Abu Bakar ni panggil Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Muaz bin Jabal, dan juga Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit. Setiap mereka ini memberi fatwa pada khilafati Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu.
Seperti itulah yang telah dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab apabila menimpanya datang kepada satu perkara, isu. Okey, dia akan bermesyuarat dengan satu jamaah di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Di kalangan mereka ada Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, dan juga Talha bin Ubaidillah, dan Nabi mendapat jawapan dan Nabi akan bagi tahu kepada mereka. Okey, fal ijtihadu bi syaklin am yatanawwa ila naw'ain fardiyyun wa jama'iyyun. Ijtihad ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila sebut tentang ijtihad dalam bentuk yang umum terbagi kepada dua, iaitu dipanggil ijtihad fardiyun, ijtihad jama'iyyun. Okey, ijtihad fardi ini man farada bihi mujtahid fi istinbatin listinbati hukmin waqi'atin la nassa fiha, wa dhalika kama fi hadits Muadz bin Jabal hinama ba'athahu ar-rasul qadiyan ila al-Yaman, wa huwa haditsun masyhur. Ijtihad fardi ni makna secara personal ijtihad. Dia seorang ijtihad secara personal. Dan ini yatawallahu jama'atun min ahli al-ilm. Telah mengelolanya oleh satu jamaah di kalangan ahlul ilm, ahlul ilmi, untuk mengistimbatkan hukum yang realiti, yang tak ada nas padanya. Dan sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib telah berkata, qultu ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, aku wahai Rasulullah, in arada li amrun lam yanzil Quran fi amrih wala sunnata kaifa ta'muruni. Wahai Rasulullah, sekiranya datang kepada aku satu isu yang Quran tak turun mengenai perkara tersebut dan tidak ada juga sunnah dalam perkara tersebut, bagaimana kamu nak suruh aku? Maka Nabi telah bersabda, taj'alunahu syura baina ahli al-fiqh wal 'abidin minal mu'minin wa la taqdi fihi bi ra'yika khassatan. Okey, ijtihad fardi, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa dia? Ijtihad fardi ni mengenai mujtahid yang apa? Para mujtahid, dia seorang aja yang akan menyendiri dalam mengistimbatkan hukum yang waqi', hukum yang berlaku pada ketika itu yang tak ada nas. Seperti mana yang telah disebutkan dalam hadis Muadz bin Jabal ketika Nabi hantarnya ke mana? Ke Yaman. Hadis ini masyhur. Yang kedua adalah ijtihad jama'i, iaitu satu jamaah yang akan mengontrol, memonitor di kalangan ahlul ilm, satu jamaah di kalangan ahlul ilm dan juga ra'yi, mereka akan yatawallahu, menguruskan hukum yang berlaku yang tidak ada nas padanya. Diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib meriwayatkan, dia telah berkata, siapa dia aku kata? Ali bin Abi Talib. Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in arada li amrun lam yanzil Quran fi amrihi wala sunnah kaifa ta'muruni. Wahai Rasulullah, kalaulah datang kepada aku satu perkara yang Quran tak sebut, hadis pun tak sebut, macam mana kamu nak suruh aku, wahai Rasulullah? Nabi kata, taj'alunahu syura baina ahli al-fiqh wal 'abidin minal mu'minina wa la taqdi fihi bi ra'yika khassatan. Kamu jadikannya perkara tersebut sebagai satu bahan untuk dimesyuaratkan di antara ahli al-fiqh dan juga ahli al-'abidin, ahli ibadat dan juga fiqh di kalangan orang Islam. Wa la taqdi fihi bi ra'yika khassatan, jangan kamu naqdi, jangan kamu putuskan padanya dengan logik kamu semata-mata. Okey, bahkan kena tengok jama'i. Okey, daripada apa sepatutnya kita mulahadhah, kita lihat ijma' yang mana asasnya adalah ijtihad dan jama'i, sesungguhnya berlaku banyak pada dua zaman lah, zaman Abu Bakar dan juga zaman Umar. Dan sebab berlakunya ijma' ini yang sangat banyak ini adalah melarang khalifah daripada meninggalkan sahabat daripada Madinah Munawwarah
likai yushawiruhum, untuk dia khalifah bermesyuarat dengan mereka dalam beberapa peristiwa. Fakana harisan ala qurbihim minhu, dan dia sangat ingin untuk mereka dekatkan diri kepadanya. Dan pada awal khilafah Uthman radhiyallahu taala anhu, bermulalah sahabat yatafarraqun, bertebaran di seluruh bandar. Fastawtana adadun kabirun minhum, dan telah bermustautinlah satu bilangan yang besar di kalangan mereka, di kalangan orang-orang Ansar. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cukup sekadar itu dulu. Biasa tentang ijtihad, dia ada dua, ijtihad fardi, ijtihad jama'i. Ijtihad fardi ni seorang-seorang seperti mana Nabi hantar Muaz ke Yaman, ada isu Muaz bin Jabal akan berijtihad sendiri. Tapi bila sebut ijtihad jama'i, yang kontrol dari satu jamaah di kalangan ahlul ilmi, untuk istinbatkan hukum yang berlaku yang tak ada nas. Seperti mana kita sebutkan tadi hadis daripada Ali bin Abi Talib, yang mana dia telah kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah datang kepadaku satu isu yang tak turun Quran, tak ada hadis. Bagaimana kamu nak suruh aku? Nabi kata, jadikan syura, mesyuarat dengan ahlul fiqhi wal abidin, orang yang abid, yang ahli ibadat dan juga fiqh di kalangan orang Islam. Wala taqdi fihi bi ra'yika khassatan, jangan kamu putuskan dengan akal fikiran kamu semata-mata untuk keperluan kamu, jangan. Okey, InsyaAllah kita akan bagi contoh lagi, contoh-contoh ijma' di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum pada keesokan hari. Contoh-contoh saya rasa cukup sekadar ini dulu, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah kita akan habiskan dengan sesegera yang mungkin pada zaman sahabat fiqh. Pada zaman sahabat kita akan masuk fiqh pada zaman tabi'in, insyaAllah ta'ala. Jangan lupa tekan butang share, sama-sama memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ni. Dan yang terlepas mengikuti siaran langsung kita, boleh terus layari page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layari YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. InsyaAllah di sana admin akan sediakan playlist. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdihi.